Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Norin daripada Kuantan, Pahang. Pada hari ini saya akan berkongsi cerita dengan anda semua tentang Lembah Sungai Belum. Sebenarnya pada bulan lepas saya telah menerima sebuah buku daripada rakan saya, Tuan Hafiza, yang menulis cerpen tentang Kembara Lembah Belum. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan cerita yang lebih kurang hampir sama dengan beliau. Pengalaman berharga saya ketika saya kecil mengikuti ekspedisi ke Lembah Sungai Belum. Anda tahu tak di mana lokasi Lembah Sungai Belum ni? Anda tahu tak di mana terletaknya Royal Belum ni? Royal Belum ataupun hutan Belum terletak di hulu negeri Perak. Ia adalah bersempadan dengan negeri Kelantan di sebelah timur, bersempadan dengan Thailand di sebelah utara dan bersempadan dengan Lebuh Raya Timur Barat di sebelah selatan. Lokasinya memang jauh di dalam hutan, di kawasan pedalaman yang menjanjikan sesuatu keindahan yang sangat menakjubkan. Okey, jadi pada waktu tu tujuan saya ke Lembah Belum adalah untuk ke sebuah kampung perkampungan orang asli di Sungai Tiang. Okey, sebelum itu untuk mengakses ke hutan Belum ini, ia perlulah menaiki bot di Tasik Banding. Jadi tiada jalan darat, selalunya orang menggunakan jalan air. Jadi pada ketika itu kami perlu mendapatkan permit daripada pihak polis. Ia bukanlah sebuah lokasi yang mudah untuk diakses. Ia perlu mendapatkan kebenaran pihak polis dan untuk pengetahuan semua, permit tu pada masa kini untuk mendapatkan permit adalah sebanyak RM10 untuk warga negara dan RM20 bagi bukan warga negara Malaysia. Dan istimewanya ekspedisi ke Sungai Tiang ini, kami turut ditemani oleh ranger hutan untuk memastikan keselamatan kami ketika berada di dalam hutan sana. Ke Sungai Tiang, menaiki tongkang tersebut, kami dapat melihat pemandangan tasik yang sangat cantik. Betul, sangat cantik. Tasik Kenyir di Tasik Banding menuju ke Lembah Belum, Sungai Tiang. Sangat cantik hadirin semua. Di mana pemandangannya indah, pokok-pokok yang hijau, dan yang istimewanya kita dapat melihat tasik yang ada pokok yang tumbuh masih lagi kayu-kayu pokok yang masih lagi kekal berada dalam tasik. Jadi kita lihat tasik tu ada pokok-pokok lama yang tenggelam, pemandangan yang sangat indah dan cantik, dan juga bau air tasik yang payau. Ya, air tasik tu memang ada bau. Okey, dan udara yang sangat segar, sangat menenangkan dan sangat menakjubkanlah pemandangan daripada atas bot tu. Jadi kami ketika itu menuju ke Sungai Tiang, iaitu sebuah perkampungan orang asli di hutan Belum. Sebenarnya ada beberapa kampung lagi, perkampungan orang asli, termasuklah kampung orang asli Aman Damai, kampung Sungai Kejar, kampung Belum Lama. Tetapi kami memilih untuk ke kampung orang asli Sungai Tiang. Okay, jadi sebelum sampai tu, daripada jauh kami dapat melihat beberapa buah rumah yang kami melihat rumah-rumah orang asli ni beratapkan rumput-rumput kering dan daun nipah, berdindingkan buluh yang simple tetapi sangat menarik pada pandangan mata kami pada waktu itu. Jadi bila bot sampai ke Sungai Tiang, kami disambut oleh orang-orang asli di sana. Ada yang berpakaian kain pelekat sahaja. Kalau yang perempuan tu, mereka berpakaian kain pelekat sampai ke pusat. Daripada atas tak pakai apa-apa. Yang lebih muda, perempuan lebih muda, dia pakai kain pelekat ataupun kain sarung ikat di atas. Dan ada juga yang bercawat. Itu adalah pemandangan orang asli, perkampungan orang asli 20 tahun yang lampau lah. Mungkin pada masa sekarang dengan kemodenan mungkin mereka telah pun berubah. Okey, jadi pada waktu itu kami disambut dengan meriah jugalah, dengan maksudnya sambutan yang hangat, kemesraan daripada orang asli itu nampak walaupun mereka masih lagi malu-malu untuk berhubung dengan orang luar. Selepas itu, apa yang istimewanya Sungai Tiang pada waktu itu, kami ditempatkan di rumah-rumah yang telah kerajaan bina untuk orang asli, tetapi beberapa buah rumah ni tidak pun dihuni oleh orang asli tersebut kerana mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah tradisional mereka sendiri. Itulah orang asli sangat
menitik beratkan warisan mereka. Okay. Jadi selama pengalaman saya di Sungai Tiang, kami dapat belajar menari tarian sewang yang kami dihidangkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Antaranya adalah tarian sewang. Tarian sewang ni adalah satu tarian tradisi masyarakat orang asli, di mana sebelum memulakan tarian tu kita dipakaikan dengan daun kelapa di atas kepala dan menggunakan buluh sebagai instrumen untuk tarian sewang tersebut. Tarian sewang ni memang adalah salah satu acara wajib jika kita sampai ke perkampungan orang asli. Kemudian kami juga belajar bagaimana menangkap ikan menggunakan lembing, menggunakan tangan. Ianya agak sukar tetapi amat menakjubkan apabila melihat orang-orang asli ni, terutama anak-anak mereka, dapat menangkap ikan dengan begitu senang dan mudah sekali. Kemudiannya ada aktiviti berenang bersama-sama dengan kawan-kawan dan orang asli. Pada waktu berenang di tasik ni, tasik Sungai Tiang ni, kami agak terkejut apabila melihat ada seorang ibu orang asli ni, dia sedang berada di atas rakit. Ketika berada di atas rakit ni, anak dia yang kecil ada di tepi. Anak dia terjatuh ke dalam tasik, tetapi dengan mudahnya orang makcik ni ambil je anak dia tu dan letak kembali di atas rakit. Tak ada rasa kelang kabut, rasa gemetar, rasa takut, tapi semuanya dengan secara semula jadi. Mereka hidup dalam keadaan tasik, hutan, itu adalah dunia mereka. Antara aktiviti yang menarik lagi di perkampungan orang asli Sungai Tiang adalah kami diajar bagaimana cara memasak nasi di dalam buluh. Rupanya sedap tau masak nasi dalam buluh ni. Macam lemang, tapi dia bukan lemang lah sebab tak masukkan santan. Sebenarnya orang asli ni sangat seronok dan teruja bila kami datang sebab kami membawa beras. Sebab mereka ni jarang jumpa nasi. Jadi bila kami bawa beras, dia adalah sesuatu benda yang sangat bernilai dan berharga bagi mereka. Kemudian kami juga ada aktiviti hiking pergi ke perkampungan lain di Sungai Tiang tersebut. Kami perlu melalui jalan darat, melalui jalan hutan, jalan bukit. Jadi saya agak gusar pada waktu tu, jauh ni mungkin perjalanan kita. Tapi seorang pakcik asli tu kata, dia kata jangan risau, dekat je, sepotong rokok pun tak sampai. Jadi pakcik ni isap rokok, kemudian bila kami nak memulakan perjalanan, dia padamkan rokok tersebut dan letakkan di telinga dia kan. Kemudian bila sampai ke satu tempat untuk berehat, dia ambil rokok tersebut dan nyalakan, isap rokok. Kemudian berhenti lagi, padamkan rokok, berjalan lagi sehinggalah sampai. Dalam hati saya, patutlah sepotong rokok perjalanan. Rupanya jauh juga perjalanan tersebut. Cuma taktik sepotong rokok tu menyebabkan kita termotivasi untuk sampai ke tempat yang dituju walaupun jauh. Kemudian antara aktiviti menarik lagi di Sungai Tiang pada waktu tu adalah kami diajar berenang, diajar cara menangkap ikan. Pada waktu tu pertama kali saya menyiang ikan air tawar, hanya rupanya, tapi sangat menjadi ingatan dalam hidup saya. Masih lagi terbau-bau hanya ikan tersebut. Dan kemudian kami dapat mandi air tasik yang suam-suam, payau. Mengikut kata pakcik orang asli tersebut, air tasik tu rasanya payau disebabkan oleh banyak tumbuh-tumbuhan yang tenggelam di dalam dasar tasik tersebut, menyebabkan air tasik tu dia seakan-akan air herba yang boleh merawat beberapa penyakit kalau kita minum air tasik tersebut. Okey. Malaysia masih banyak lokasi-lokasi yang menarik untuk kita jelajahi, untuk kita jadikan sebagai tempat pelancongan. Cuma kita perlu bersyukur, menghargai apa yang negara kita ada. Okey, setakat itu saja dahulu perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.